Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan membicarakan satu tajuk yang agak penting, iaitu kewajipan lain terhadap zakat, terhadap harta selain daripada zakat. Baik. Kita akan bacakan hukum ini daripada kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala dalam jilid yang kedua. Baik. Kita sambung bacaan daripada kelas yang lepas. Kelas yang lepas di Baitul Ummah bagi pejabat MAPIM Wilayah Utara. Baik. Bagi yang ada kitab boleh lihat pada muka surat 396. Baik. Hukum yang kita nak sambung baca pada hari ini sebenarnya berada di bawah tajuk zakat. Baik. Zakat adalah kewajipan harta yang dikenakan oleh Allah dan Rasul kepada orang-orang yang beriman, sebagai hendak membersihkan hati kita daripada cinta dunia dan nak membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela, iaitu tidak mempedulikan keperluan dan kesusahan orang lain dalam keadaan kita diberi rezeki yang lebih oleh Allah. Yang kedua, zakat adalah untuk membersihkan harta kita daripada benda-benda yang haram ataupun syubhah. Baik. Selesai. Itu berkenaan dengan kewajipan pertama pada harta yang ditetapkan dalam Islam, iaitu membayar zakat. Malah menjadi salah satu rukun di dalam Islam, iaitu antara tonggak amalan yang sangat penting. Selesai saja perbicaraan bab zakat, penulis menyusun pula tajuk, iaitu kewajipan lain terhadap harta selain daripada zakat. Dan kewajipan yang kita maksudkan di sini adalah sedekah yang wajib. Apa beza zakat dan sedekah yang wajib? Zakat adalah infak harta yang ada hukum-hukum yang khusus. Ada nisab ataupun kadar harta yang tertentu. Ada haul, iaitu kadar masa yang tertentu, dan juga ada asnaf, iaitu golongan-golongan tertentu yang layak menerimanya. Adapun sedekah yang wajib, tidak ada kadar harta yang tertentu, tidak ada masa yang tertentu, dan tidak ada juga golongan-golongan tertentu yang layak menerimanya, asalkan mereka adalah golongan yang susah. Baik. Ternyata Islam bukan hanya mewajibkan zakat pada harta, tetapi juga sedekah. Apatah lagi bagi orang-orang yang kaya, yang berkemampuan, yang sudah pun membayar zakat, tiba-tiba suatu hari dia bertemu dengan orang-orang yang dalam kesusahan. Tidak ada pakaian, tidak ada makanan, dan dalam kesempitan yang bersangatan. Adakah boleh dibagi alasan, saya sudah tidak perlu lagi untuk membantunya kerana saya sudah bayar zakat? Tidak. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang penyayang, yang tidak mengizinkan bagi mana-mana orang-orang Islam yang ada kemampuan lebih, walaupun sudah membayar zakat, Islam tidak membenarkan untuk dia tidak mempedulikan orang-orang susah yang dia jumpai. Baik.
Maka bagi yang ada kitab, kita sambung pada muka surat 396, perenggan di bawah sekali. Qala al-muallif, kata penulis, Syekh Syed Sabiq, sesiapa yang mempunyai lebihan harta dan secara kebetulan melihat seorang Muslim yang sedang kelaparan, tidak berpakaian dan hidup dalam keadaan tersia-sia, namun dia tidak mahu memberikan pertolongan, maka tanpa diragukan lagi, orang itu tidak memperolehi kasih sayang Allah. Berdasarkan statement ni, jelas di sisi para ulama, semua melihat bahawa berusaha untuk memperolehi kasih sayang Allah itu adalah wajib. Kerana dengan kasih sayang ataupun rahmat Allah itulah yang hanya boleh menyampaikan kepada kita keampunan Allah dan juga keselamatan kita, terutamanya di hari akhirat kelak. Mana mungkin seseorang tu akan beroleh keselamatan, terutamanya selamat daripada api neraka dan selamat masuk ke dalam syurga, melainkan dengan rahmat Allah. Jadi menurut penulis, bagaimana seseorang tu nak memperoleh kasih sayang Allah kalau dia ada lebihan harta tetapi tidak menghulurkan bantuan kepada orang yang dalam kelaparan, tidak berpakaian dan juga hidup dalam keadaan tersia-sia. Dari Uthman An-Nahdi bahawa anna Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq haddathahu anna ashab as-suffati kanu unasan fuqara wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana 'indahu ta'amu ithnain falyazhab bisalisin wa man kana 'indahu ta'amu arba'atin falyazhab bi khamisin aw sadis. Hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Hadis ini bermaksud Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq, anak kepada Abu Bakar, pernah menceritakan bahawa Ahli Suffah adalah orang-orang miskin. Siapakah Ahli Suffah? Orang-orang miskin yang tinggal di Madinah, yang tidak ada rumah. Maka mereka tinggal di beranda-beranda Masjid Nabawi. Dan mereka hidup dalam keadaan miskin. Baik. Maka Rasulullah bersabda, sesiapa yang mempunyai makanan untuk 2 orang, maka ajaklah seorang lagi supaya menjadi 3 orang. Maksudnya, ambillah di kalangan ahli suffah. Ajak mereka makan bersama-sama. Sesiapa yang mempunyai makanan 4 orang, maka ajaklah seorang lagi supaya menjadi 5 ataupun 6 orang. Maka di sini jelas perintah daripada Nabi SAW, jangan bermudah-mudahan kita membiarkan orang-orang yang kita nampak dia kesusahan, terutamanya sampai tak boleh nak makan. Kita tak boleh bagi alasan bahawa saya dah bayar zakat, maka saya tak perlu dah membantu orang-orang susah yang walaupun dia kelaparan. Tak boleh. Kerana ini perintah Nabi. Usahakan untuk kita berkongsi makanan ataupun lebihan harta kita kepada orang yang memerlukan. Termasuklah kalau konteks pada zaman Nabi ini adalah orang-orang yang homeless. Maksudnya tidak ada rumah, apatah lagi mereka tinggal di beranda-beranda Masjid Nabawi. Mereka ni bukanlah orang-orang yang hina. Mereka adalah orang-orang yang mulia, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang mulia. Mereka memang menghabiskan masa mereka dengan maksudnya dengan berada di masjid, kemudian menghadiri kuliah-kuliah Nabi, dan mereka lah antara golongan yang akan bersungguh-sungguh untuk turun ke medan perang apabila sudah sampai seruan serangan daripada pihak musuh dan sebagainya. Baik. Cuma oleh kerana mereka ni adalah orang yang miskin dan melarat, maka Rasulullah tidak membenarkan sahabat-sahabat yang ada kemampuan lebih
untuk membiarkan mereka begitu sahaja. Walaupun sahabat-sahabat tadi sudah bayar zakat. Tidak. Jangan biarkan. Baik, di mana rahmat Islam kalau kita membiarkan orang-orang Islam merempat macam tu sahaja. Baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu." Baik, hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Maksudnya apa? Seorang muslim adalah saudara dengan muslim, bersaudara dengan muslim yang lain. Dia tidak boleh menganiainya dan tidak boleh mencelakakannya. Ternyata Syekh Said Sabiq mendatangkan hadis ni sebagai dalil bahawa orang-orang Islam tidak boleh membiarkan orang-orang Islam yang lain dalam kesusahan. Kerana itu juga termasuk dalam menzaliminya dan juga mencelakakannya. Baik, sedangkan jelas larangan daripada Nabi di sini, orang Muslim tidak boleh menganiai dan mencelakakan orang Muslim yang lain. Jika seseorang membiarkan Muslim yang lain dalam kelaparan dan tidak berpakaian, padahal dia mampu untuk memberinya makan dan pakaian, bererti dengan demikian, dia telah mencelakakannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu zuhrin, falya'ud bihi ala man la zahra lah. Wa man kana lahu fadlun min zadin, falya'ud bihi ala man la zahdalah." Qala, fazakara min asnafil mali ma zakar, hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Baik, hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad. Bermaksud, sesiapa yang mempunyai lebihan pakaian, hendaklah diberikan kepada orang yang tidak berpakaian. Dan sesiapa yang mempunyai lebihan bekalan, hendaklah diberikan kepada orang yang tidak berbekalan. Kata Abu Sa'id, kemudian Nabi SAW menyebut lagi jenis-jenis harta yang lain. Bukan hanya Nabi sebut tentang orang yang ada lebihan pakaian, orang yang ada lebihan bekalan. Nabi juga sebut orang yang ada lebihan harta-harta yang lain. Hingga kami berfikir bahawa, tidak ada seorang pun antara kami yang berhak menggunakan lebihan harta. Maksudnya kita ketika kita ada lebihan harta, kemudian kita bertemu dengan orang-orang susah, maka kita kena tahu bahawa lebihan harta kita itu bukan lagi menjadi hak kita, tetapi hak dia. Walaupun mungkin kita sudah membayar zakat. Ini merupakan ijma' dari para sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diberitakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan kami berpendirian seperti apa yang terdapat dalam asar ini. Baik, jadi para sahabat semuanya berijma' bahawa apabila seseorang ada lebihan harta, baju, makanan dan sebagainya, kalau berjumpa orang susah, dia mesti memberi sebahagian daripada lebihan itu kepada. Ini ijma' para sahabat. Dan kata Said Sabiq, kami berpendirian seperti apa yang terdapat di dalam asar ini, iaitu hadis mauquf ini. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imul ja'i' wa'udul marid wa fukkul 'ani." Baik, hadis sahih riwayat Bukhari, Imam Ahmad, Ad-Darimi. Maksudnya, berilah makanan kepada orang yang kelaparan, lawatilah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan perang. Baik. Jadi kita nak ambil yang di depan tu, berilah makanan kepada orang yang kelaparan. Ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya,
apabila kita bertemu dengan orang-orang yang sedang dalam kelaparan. Baik. Maksudnya, ini perintah yang wajib selain daripada perintah kewajipan zakat. Baik. Nas Al-Quran dan hadis sahih berkaitan masalah ini amat banyak. Baik. Kalau kita bercakap tentang sedekah ataupun sumbangan-sumbangan yang wajib, walaupun seseorang tu sudah bayar zakat, ada banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis berkenaan dengan dia. Baik, sekarang sidang pendengar sekalian, kita akan melihat pula asar-asar, iaitu pandangan-pandangan para sahabat berkenaan dengan isu ini. Yang pertama, asar daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu la akhadtu fudul amwalil aghniya faqasamtuha ala fuqara'il muhajirin." Baik, sanad asar ini sangat kuat dan sahih. Maksudnya apa? Seandainya urusan yang telah berlalu itu akan aku hadapi lagi sekarang ini, tentulah aku akan mengambil lebihan harta-harta orang kaya, lalu aku bahagikan kepada orang-orang miskin di kalangan muhajirin. Baik. Apa yang Umar tengah bercakap sekarang bukan tentang zakat, tetapi tentang sedekah wajib. Ketika mana jikalau ada orang-orang miskin di kalangan muhajirin yang dalam keadaan kelaparan, tidak berpakaian sebagainya, kata Umar, aku akan mengambil lebihan harta daripada orang-orang yang kaya. Baik. Kata Ali pula, radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allah Ta'ala farada 'ala al-aghniya'i fi amwalihim biqadri ma yakfi fuqara'uhum, fa in ja'u aw 'aru wa jahadu fa biman'il aghniya' wa haqqun 'ala Allah Ta'ala ay yuhasibahum yawmal qiyamah wa yu'azzibahum." Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ke atas harta orang kaya untuk memberikan sejumlah mana yang mencukupi keperluan orang-orang miskin. Jika mereka kelaparan dan tidak berpakaian dan mengalami penderitaan, maka itu disebabkan sifat kedekut orang kaya terhadap mereka, maka Allah Ta'ala berhak menghisap dan menyiksa mereka di hari kiamat kelak. Ini ijtihad daripada Ali bin Abi Talib, tentulah mafhum daripada apa yang telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Jadi, ringkasannya sebut, jikalau ada orang-orang miskin yang kelaparan, tak berpakaian dan dalam penderitaan disebabkan sifat kedekut orang-orang kaya, maka Allah akan menyiksa orang-orang kaya itu pada hari kiamat kelak. Baik. Daripada Ibnu Umar pula radhiyallahu anhu, katanya, fi malika haqqun siwa zakah. Pada hartamu itu terdapat satu kewajipan selain daripada zakat. Maka tidak seharusnya bagi kita orang-orang yang beriman, orang Islam, orang yang nak menjadi orang yang bertakwa, hanya melihat orang-orang susah dengan sebelah mata, dengan alasan bahawa saya tak layak lagi bayar zakat kerana nisab tak cukup, katanya. Ataupun saya layak bayar zakat dan dah bayar pun, jadi kalau jumpa orang susah, saya dah tak wajib keluarkan apa-apa. Maka ini adalah satu pandangan yang salah. Baik. Dari Aisyah, Al-Hasan bin Ali bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Daripada tiga sahabat yang mulia. Yang pertama isteri Nabi, kemudian cucu Nabi, dan yang kedua Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata mereka, apabila ada orang yang bertanya. Orang tu tanya, in kunta tas'alu fi damin muji'in aw ghurmin
mufsi'in aw fakhri mudqi'in faqad wajaba haqquka. Baik. Ada seseorang tu bertanya tentang mengenai harta kepada mereka bertiga dan mereka menjawab, jika kamu diminta untuk membantu bayaran diat yang mencekik, hutang yang bertimbul ataupun kemiskinan yang melampau, maka kamu diwajibkan memberikan sebahagian hartamu. Dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahawa Abu Ubaidah bin Jarrah dan 300 orang sahabat lain bahawa mereka pernah kehabisan bekalan. Melihat keadaan tu, Abu Ubaidah pun menyuruh mereka supaya mengumpulkan kesemua bekalan mereka. Yang ada banyak letak semua, yang ada sikit pun letak semua. Hinggakan mereka mengumpulkannya ke dalam 2 karung yang besar. Setelah itu Abu Ubaidah membahagikannya sama rata antara sesama mereka. Ini merupakan ijma' para sahabat radhiyallahu anhu dan tak seorang pun membantah perbuatan ini. Ketika mana ada di kalangan sahabat yang susah, ada kalangan sahabat yang ada lebihan harta sikit, semuanya dikumpul lalu dibahagi sama rata. Ini perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dan ternyata tidak ada bantahan tentang apa yang mereka buat. Baiklah, berkenaan dengan sekali lagi sedekah yang wajib. Baik. Ada sedekah yang sunat, itu kita akan baca pada bab yang berikutnya nanti, insya-Allah. Baik. Dalam sebuah riwayat yang sahih dari Asy-Sya'bi, Mujahid, Tawus dan ramai lagi bahawa kesemua mereka berkata, inna fil mali haqqun siwa zakah. Baik. Tadi kita baca asal-asal daripada para sahabat. Sekarang kita baca pula asal daripada para tabi'in, iaitu golongan yang belajar daripada para sahabat. Mereka pun berkata benda yang sama. Maksudnya, kewajipan pada harta itu bukan hanya pada zakat. Ada juga pada ibadat yang lain, iaitu sedekah yang wajib. Selanjutnya kata Ibnu Hazm lagi, tidak dihalalkan kepada seorang Muslim yang berada dalam keadaan darurat memakan bangkai ataupun daging khinzir. Seandainya dia mengetahui bahawa ada seorang Muslim atau zimmi yang mempunyai lebihan makanan. Sebab adalah satu kewajipan bagi sepemilik makanan memberi makan kepada seorang yang sedang kelaparan. Baik. Hukum asal seperti yang kita tahu, apabila kita dalam keadaan kelaparan dan tidak ada sebarang makanan-makanan yang halal. Kalau kita ada 2 pilihan, contohnya, yang pertama, kita berjumpa dengan orang kaya yang ada lebihan makanan ataupun harta. Pilihan yang kedua adalah makanan-makanan haram seperti daging babi ataupun bangkai. Maka kata Ibnu Hazm, maka ketika itu daging babi dan bangkai tetap haram kepada kita. Apa yang kita mesti buat adalah pergi kepada orang kaya tersebut dan meminta bantuan terlebih dahulu. Minta bantuan terlebih dahulu. Baik. Jika dalam keadaan sedemikian, orang itu tidak disebut sebagai dalam keadaan darurat sampai terpaksa memakan bangkai ataupun daging khinzir. Belum lagi. Bahkan, jika terdesak, orang yang kelaparan tadi boleh memerangi si pemilik makanan jika si pemilik itu enggan memberikannya. Enggan memberikannya. Kerana apa? Kerana hukum menetapkan bahawa ketika seseorang tu kelaparan, dia mempunyai hak ke atas makanan lebihan yang dimiliki oleh seseorang yang lain. Dia ada hak. Baik. Islam menetapkan bahawa si pemilik lebihan makanan tadi wajib untuk memberikan sedikit kepada orang yang kelaparan, habuan dia boleh hilang lapar dan dia boleh meneruskan hidup sebelum nanti dia nak usaha cari makanan yang lain pada masa yang akan datang nanti. Maka orang yang dalam keadaan kelaparan ni, kalau terpaksa,
dia boleh memerangi si pemilik makanan tu. Jika orang yang terdesak tadi tu terbunuh dalam keadaan duk bergaduh nak ambil makanan sampai dia terbunuh, maka si pembunuh iaitu si pemilik lebihan makanan tadi wajib dihukum qisas. Dia wajib dibunuh. Sebaliknya, jika si pemilik makanan tadi terbunuh kerana punya kedekut sampai sanggup bergaduh dan berperang, tak mau bagi makanannya kepada orang yang kelaparan tadi, kalaulah si pemilik makanan tadi terbunuh, maka kematiannya adalah kutukan Allah. Maksudnya, tidak diwajibkan qisas terkena kepada orang yang kelaparan tadi. Tidak. Sebab, kenapa si pemilik makanan tadi berada dalam kutukan Allah? Kerana dia telah melarang hak seseorang daripada menerimanya dan termasuk ke dalam golongan yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ بَغَسْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Jika salah satu golongan berlaku aniaya kepada golongan yang lainnya, maka perangilah orang yang menganiaya itu sampai dia kembali mentaati kepada perintah Allah. Di sini kita belajar salah satu perintah Allah adalah orang yang kaya wajib memberi bantuan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Wajib. Jika dia tak mau, maka kita boleh peranginya sehinggalah sama ada dia mati ataupun dia tunduk kepada syariat Allah ini. Baik. Seseorang yang tidak mahu memberikan hak orang lain dianggap sebagai orang yang zalim. Atas dasar ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kalau kita masih ingat, dalam sirah yang berlaku setelah kewafatan Rasulullah SAW, antara peristiwa yang berlaku adalah berlakunya kes murtad di kalangan orang-orang Islam. Ribuan orang Islam kerana termakan dengan hasutan dan tipuan seorang lelaki yang bernama Musailamah. Dan dia bukanlah mengaku keluar daripada Islam. Dia masih lagi mengaku ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi. Dia tidak menafikan kewajipan zakat. Tetapi masalahnya dia menipu apabila mengatakan bahawa dialah Nabi yang seterusnya. Itu satu. Yang kedua, dia menipu bahawa zakat sudah tidak lagi diwajibkan. Oleh kerana itu, Abu Bakar memeranginya. Baik. Jadi, dalam bab-bab orang-orang yang mengatakan bahawa tidak ada hak bagi hartanya untuk diberikan kepada orang lain, benda ni memang perlu diperangi kerana bercanggah langsung dengan syariat Allah. Baik. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua, kata Ibn Hazm. Baik. Kata penulis pula, sengaja kami mengemukakan keterangan panjang lebar berkaitan dengan masalah untuk mengungkapkan sejauh mana kasih sayang dan rahmat yang terdapat dalam ajaran Islam. Ternyata, bila kita bercakap tentang Islam, bukan hanya nak bercakap tentang solat, tentang zikir, tentang puasa, tentang bacaan Quran. Tapi juga antara yang menjadi asas di dalam Islam, hatta hingga termasuk dalam rukun Islam, iaitu membayar zakat. Menandakan bahawa Islam sangat menitik beratkan persoalan tentang kasih sayang dan rahmat yang perlu ada pada seseorang, terutamanya bila dia berjumpa dengan orang-orang yang dalam kesusahan. Tentulah kita harus bersikap adil. Kita sendiri bila dalam kesusahan, dalam kepayahan, kita mengharapkan bantuan daripada orang. Kita mengharapkan bantuan daripada Allah. Tentu tidak adil kalau kita dalam keadaan senang, berjumpa dengan orang susah, kita bagi macam-macam alasan untuk tidak mau
membantunya. Dengan alasan apa? Saya ni maksudnya tak layak lagi bayar zakat, nisab tak cukup dan sebagainya. Ataupun saya dah bayar zakat. Ini alasan yang tak terpakai dalam Islam. Tolonglah dia, bantulah dia sekadar yang kita mampu. Hatta kalau Nabi kata kita dah belajar tadi, bila Nabi sebut kita hanya ada makanan untuk cukup makan 2 orang sahaja. Nabi kata ajaklah orang yang ketiga. Hadis yang kita baca tadi. Kita ada makanan yang cukup untuk 4 orang. Nabi kata ajaklah orang yang kelima dan yang keenam. Menunjukkan bahawa Islam memang agama yang cukup menitik beratkan sifat peduli kita kepada orang-orang yang dalam kesusahan. Baik. Ia telah maksudnya konsep kasih sayang dan rahmat dalam Islam ni telah mendahului konsep sosial yang diperkenalkan oleh aliran-aliran moden. Kalau lihat aliran-aliran moden sama adalah agama lain ataupun fahaman-fahaman lain, mereka memang yang pertama tidak mewajibkan zakat. Yang kedua, tak ada konsep bagi mereka sedekah-sedekah wajib ni, tak ada. Kalau bantuan ni bantuan hanya atas dasar sukarela. Kalau nak bagi, tak bagi pun tak apa. Baik. Walaupun mereka jumpa dengan orang yang susah macam mana pun. Ada pula dalam aliran lain bagi alasan, kemarin saya dah tolong, hari ni saya dah tak mau tolong dah. Sedangkan ini adalah satu kezaliman. Aliran moden yang memperkenalkan konsep sosial pada hari ini ibarat sinar lilin yang dihembus angin ketika berhadapan dengan cahaya gemerlap sinar matahari yang terang benderang. Ini kiasan daripada Syed Sabiq melihat kerosakan yang berlaku pada dunia sekarang, terutamanya golongan-golongan kapitalis yang hanya memikirkan keuntungan dunia, tidak mau langsung melihat kemelaratan yang berlaku di kalangan manusia. Maka datang Islam membawa sinar kepada kehidupan seluruh manusia. Baik. Selesai pelajaran kita berkenaan dengan sedekah yang wajib. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan masuk pula dalam pelajaran sedekah yang sunat pula. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.